Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Kerajaan akan memperuntukkan dana RM1 bilion bagi melahirkan generasi baharu usahawan Bumiputera dalam bidang pertumbuhan tinggi. Perdana Menteri berkata dana itu bertepatan dengan hasrat dan syur Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 untuk mewujudkan sebuah dana pemacu transformasi Bumiputera. Turut diumum penubuhan tabung wakaf Mara Madani dengan geran pelancaran berjumlah RM100 juta. Dalam pada itu, skim perumahan Madani akan diwujud segera bagi membangunkan 2,500 unit rumah mampu milik atas tanah Reserve Melayu. Perdana Menteri berkata ia bagi menjamin kesejahteraan kaum tersebut di bandar. Kerajaan juga akan memastikan pemilikan 200 ekar tanah kerajaan termasuk 50 ekar tanah di bandar Malaysia kekal dimiliki orang Melayu. 3 ketetapan digaris Perdana Menteri bagi mendukung aspirasi hala 7 agenda baharu pemerkasaan Bumiputera. Ia adalah memperkukuh pasar ekonomi negara, memperkukuh kerukunan tata kelola dan institusi serta menegakkan keadilan sosial. Kerajaan secara prinsip bersetuju melaksanakan inisiatif pelepasan banduan secara berlesen menerusi tahanan di rumah home detention kepada banduan dengan hukuman penjara 4 tahun dan ke bawah. Ia sebagai usaha mengurangkan kesesakan penjara, penjimatan kewangan kerajaan selain membantu mengurangkan kadar residivis. Menteri Dalam Negeri berkata proses penelitian, kajian dan semakan peruntukan undang-undang mengenai pelaksanaan inisiatif tersebut telah dimulakan. Tahanan di rumah melibatkan banduan daripada kategori berpenyakit kronik, warga emas, OKU dan ibu mengandung. Fasiliti hospital dilengkapi kemudahan rangkaian bersepadu 5G merupakan aspek baharu yang boleh dimanfaatkan Malaysia untuk meningkatkan keupayaan rawatan. Menteri Komunikasi berkata mengambil contoh kejayaan pengaplikasiannya di Hospital Radium Norway, pelbagai inovasi rawatan pesakit berpotensi dibangun menerusi teknologi itu. Beliau sedia membawa idea itu untuk dilaksana bersama Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Kesihatan. Jaguh powerlifting negara Bonnie Bunya Agustin sekali lagi mengharumkan nama negara di kejohanan Piala Dunia Powerlifting Para Dunia 2024 Dubai, UAE semalam. Juara Paralimpik Tokyo itu meraih pingat emas bagi kategori 72 kg menerusi angkatan terbaiknya seberat 218 kg pada percubaan ketiga. Ini merupakan pingat emas ketiga Bonnie dalam kejohanan berprestij itu selepas memenanginya pada 2 edisi pada 2021 masing-masing di Dubai dan Bangkok, Thailand. Pelan tindakan baharu industri padi dan beras dijadual dibentang pada mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKUL 20 Mac ini. Ketika ini, kajian dan perbincangan lanjut mengenai pelan berkenaan giat dijalankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Pelaksanaannya mengambil kira harga belian padi, faktor bekalan dan harga beras import dunia. Turut diteliti kemampanan bekalan beras tempatan dan kesan kepada pengguna. Wanita warga emas yang dipercayai memandu melawan har arus di Jalan Johor Bahru Air Hitam baru-baru ini disyaki mengalami penyakit demensia. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara memaklumkan suspek telah ditahan dan keterangannya akan diambil bagi membantu siasatan. Pihak polis turut memaklumkan ketika kejadian wanita tersebut tidak berada di bawah pengaruh alkohol. Seorang warga Indonesia ditahan cuba menyeludup haiwan terlindung di KLIA 2 Khamis lepas. Ia hasil pemeriksaan dilakukan pegawai perkhidmatan ke atas bagasi mencurigakan milik suspek. Pemeriksaan membawa kepada penemuan 3 burung sewah tahu yang disumbat dalam 3 batang PVC. Suspek direman untuk bantu siasatan. 354 laporan berkaitan jenayah penipuan tawaran pekerjaan di luar negara diterima polis sejak 2021 hingga 23 Februari lalu. Ia membabitkan 459 mangsa warga Malaysia. 326 daripadanya berjaya diselamatkan manakala 133 lagi masih terkandas di luar negara. Polis menyerbu sebuah premis hiburan di Petaling Jaya kerana beroperasi tanpa lesen dan menawarkan minuman keras yang tidak sah cukai. 5 individu termasuk 2 parti ditahan dalam operasi yang turut disertai JAIS. Serbuan turut merampas 3 keping resit perniagaan, 6 botol arak, peralatan kawalan bunyi, mikrofon serta 2 pembesar suara.
Sebanyak 585 notis pelbagai kesalahan dikeluarkan Jabatan Kesihatan Pahang menerusi operasi mega bersepadu perundangan kesihatan awam. Dalam operasi dijalankan di seluruh negeri bermula 27 Februari dan berakhir hari ini, 12 premis turut diarah tutup. Pengarah Kesihatan Negeri berkata keseluruhan notis melibatkan nilai sebanyak RM218,300. Sebuah PPS dibuka di Dewan Kampung Segong Bau, Sarawak menempatkan 8 individu daripada 3 keluarga terjejas banjir. Kampung berkenaan dilanda banjir susulan hujan berterusan sejak awal pagi tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan PPS terbabit diaktifkan pada pukul 6.55 pagi. Di Kuching, pasangan suami isteri rentung dalam kebakaran membabitkan sebuah bengkel awal pagi tadi. Mayat ditemukan terperangkap di ruang tamu dan bilik tidur selepas kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya pukul 5.23 pagi. 7 kenderaan turut musnah dalam insiden itu dan punca kebakaran masih disiasat. Seorang lelaki cedera parah selepas kereta yang dipandunya terbabas sebelum merempuh penghadang jalan. Kemalangan berlaku di susul keluar Plaza Tol Alor Selatan menghala ke Pendang tengah hari tadi. Mangsa yang berusia 35 tahun berjaya dikeluarkan sebelum dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk rawatan lanjut. Kerajaan sedang menilai dan merangka perancangan menubuhkan sebuah Universiti Al-Quran. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, sebuah jawatan kuasa juga ditubuhkan bagi meneliti cadangan tersebut termasuk kerjasama dengan agensi terlibat. Jawatan kuasa berkenaan akan dipengerusikan oleh setiausaha politik beliau. JAKIM komited memantau peruntukan yang disalurkan kepada setiap negeri terutama melibatkan golongan sasar seperti mualaf. Ia termasuk di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata pemantauan bukan sahaja dari segi penggunaan kewangan tetapi sejauh mana program tersebut memberi impak kepada masyarakat. Selain itu, program yang dilaksanakan mengambil kira budaya lokaliti setempat. Sejumlah 28,852 bag darah berjaya dikumpul sejak pengoperasian suite derma darah iaitu bermula April 2021 sehingga 31 Januari 2024. Menteri Kesihatan memberitahu inisiatif Pusat Pendermaan Darah Statik di Pusat Membeli Belah itu amat menggalakkan. 2 lagi suite derma darah berjaya dibuka iaitu di IOI City Mall Putrajaya dan Mid Valley Mega Mall Kuala Lumpur. Kebersihan premis wajar menjadi keutamaan peniaga Bazar Ramadan di Johor dalam usaha mengekang penularan wabak denggi. Pengarah Kesihatan Johor berkata sampah sarap perlu diuruskan dengan baik agar ia tidak menjadi sarang pembiakan nyamuk Aedes. Gesaan itu disuarakan berikutan kes denggi di Johor dijangka meningkat berikutan pelbagai faktor menyumbang. Kumulatif kes denggi di Johor sepanjang awal tahun ini turut merekodkan lonjakan lebih 100% berbanding tempoh sama tahun lalu. Muzium Labuan di Cadang dijadikan sebagai bangunan atau tapak warisan kebangsaan. Jabatan Muzium Negara JMM akan bekerjasama dengan Jabatan Warisan Negara untuk merealisasikan usaha tersebut. Sehingga 2023, Muzium Labuan merekodkan lebih 1.15 juta pengunjung sejak ditubuhkan 20 tahun lalu. Lebih 800 peserta berpeluang menerokai 20 seni bina bangunan rekaan arkitek tempatan di sekitar ibu negara menerusi program Singgah KL 2024. Program Anjuran Pertumbuhan Arkitek Malaysia bertujuan untuk martabat arkitek tempatan agar mencapai apresiasi sewajarnya. Antara bangunan yang diterpilih antaranya Saloma Link, TNB Platinum, Menara Hub Seng 3 dan Arata Bukit Tungku. KWSP dijangka mengumumkan kadar dividen lebih kompetitif bagi tahun 2023. Jangkaan itu berdasarkan prestasi yang direkodkan untuk 9 bulan pertama tahun lepas, meningkat 33% bagi pendapatan pengurusan dana pasaran itu. Jangkaan pulangan dividen pada kadar 5.5% hingga 6.5% untuk 2023. Jumlah graduan TVET berasaskan pertanian perlu ditambah bagi meningkatkan keterlibatan serta minat generasi muda dalam bidang pertanian. Menteri Pertanian dan Keselamatan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu memberitahu hanya 600 graduan setahun dilahirkan buat masa ini. Beliau memaklumkannya selepas merasmikan Expo Pakar Pertanian di Serdang, Selangor.
Takrifan pemerkasaan Bumi Putera tidak boleh hanya dilihat menerusi penguasaan ekuiti semata-mata. Sebaliknya, menerusi konsep 3P iaitu penyertaan, penguasaan dan pemilikan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata sasaran pemilikan 30% bukan lagi metrik yang berkesan untuk mengukur kejayaan ekonomi Bumi Putera. Ketika ini, banyak syarikat GLC dan syarikat berkaitan pelaburan kerajaan yang bukan berstatus Bumi Putera namun pengurusan utamanya dikuasai profesional Bumi Putera. Samantha berharap kerajaan mempertimbang untuk memberi pengecualian kepada perusahaan kecil dan mikro daripada audit wajib. Jika dilaksanakan, dianggarkan sebanyak 77.4% perniagaan tidak perlu lagi mengadakan audit mandatori yang menelan kos tinggi selain mengambil masa. Ketika ini, pengecualian audit dibenarkan bagi syarikat berpendapatan bawah RM100,000 dengan nilai aset bawah RM300,000 selain mempunyai pekerja kurang daripada 5 orang. Peluru ditemukan di kepala puluhan rakyat Palestin yang maut ditembak tentera negara Israel semasa sedang menunggu bantuan kemanusiaan baru-baru ini. Duta Palestin ke PBB menegaskan ia bukti Israel sengaja menyasarkan orang awam dan melakukan pembunuhan. Serangan pada Khamis lepas menyaksikan tentera Israel menembak sekumpulan penduduk Palestin yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan. Lebih 100 maut dan lebih 700 lagi cedera. Dalam pada itu, tindakan tentera Israel menembak rakyat Palestin yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan mencetuskan kemarahan masyarakat dunia. Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan insiden itu sebagai sangat mengerikan. PBB turut menyatakan kebimbangan serius terhadap kehilangan tragis nyawa manusia akibat pencerobohan berterusan Israel di Gaza. Ketika ini, kumpulan hak asasi manusia Amnesty International sedang menyiasat insiden berkenaan. Malaysia turut mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke atas rakyat Palestin yang sedang menunggu bantuan di Nabulsi, Semenanjung Gaza Utara. Wisma Putra dalam kenyataan zahir kekesalan Malaysia dan kecam keras tindakan pembunuhan yang turut sasar wanita dan kanak-kanak. Ia bukan sahaja menyalahi undang-undang antarabangsa, malah terang-terangan melanggar langkah sementara Mahkamah Keadilan Antarabangsa pada 26 Januari lalu dan Konvensyen Genosid 1948. Amerika Syarikat pula berharap Israel dan Hamas mencapai perjanjian gencatan senjata di Gaza menjelang Ramadan. Washington turut dilaporkan sedang berusaha ke arah merealisasikan matlamat itu. Sebelum ini, Presiden Amerika Syarikat memberi bayangan perjanjian tersebut akan dipersetujui pada Isnin ini. Matlamat utama perjanjian tersebut adalah memastikan perang antara dua pihak dihentikan selama 6 minggu. Masih melibatkan krisis di Gaza, 4 lagi kanak-kanak dilaporkan meninggal dunia akibat krisis kebuluran menjadikan keseluruhan 10 orang setakat ini. Kesemuanya disebabkan kekurangan zat makanan dan dehidrasi. Menurut jurucakap Kementerian Kesihatan Ashraf Al-Qudra, kematian direkodkan di Hospital Kamal Adwan di utara Gaza. Sementara itu, jurucakap agensi PBB bagi penyelarasan hal ehwal kemanusiaan menegaskan kebuluran hampir tidak dapat dielakkan jika rejim Israel berterusan melakukan kezaliman. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.